Dia menikah berapa kan? 10. 10 orang bagi. Dia pukul 8 lebih juga dapat tutupan. Dekat Dewan ke apa? Dia rumah macam homestay. Kat luar dia buat kemah. Oh. Tapi ni kan dalam rumah tu kan. Ada rumah itulah sendiri lah, ada rumah homestay. Baca nombor isi. Sebenarnya itu mesti lagi banyak. Sebenarnya mesti lagi. Sampai lagi ya. Pasalah ayo. Okey. Semak kan. Kamu ada Yusuf. Nama isi baca nama isi jadi apa? Ha? Baca nama isi. Nama isi nama ni asal nama. Nama tangan. Nama. Dulu di kartu Nadia ni anak dari berapa? Anak nombor berapa ni? Untuk tanya ni. Yang 3 ya. Berapa balik? Daripada 8 balik. Saya nak punya kalau kita lagi apa ini berarti Nadia. Kali Nadia akan bernikah dengan Muhammad Ali bin Khairul Azami. Okey. Ini dia orang ni. Saya pusing nak awak punya saham. Betul tak orang ni? Betul kan? Betul dia kata tidak awak punya perempuan dan sebagai pengantin perempuan awak mesti juga untuk pernikahan antara awak dengan Amin Mira. Dengan mas kahwin ni sebanyak 300. Sebanyak RM300. Jadi Nadia setuju je lah. Ayah setuju lah. Sebagai wali setuju dengan pernikahan ni kan. Adakah Nadia bersetuju mengizinkan kepada wali untuk pernikahan nikahkan awak ni dengan apa ni dengan Ali? Setuju kan? Nadia setuju. Kita minta Nadia baca sikit. Kenapa untuk perempuan? Ada satu bagi ayah dengar. Nak izinkan kepada ayah dengar. Bahawa saya kita Nadia binti Muhammad Anwar dengan ketuanya mengizinkan kepada bapa saya bernama Muhammad Anwar bin Yusuf menikahkan saya dengan Muhammad Ali bin Muhammad Ali dengan mas kahwin sebanyak 300.
Ya, setuju Silakan. Dalam tadi kat jemput dah air Tak tak lari sebelah ni. minta kat sana. Tak sampai rumah orang. Iyalah, ada nampak memang tak. Masuk dalam pusing dah belakang. Ini bagi orang nampak tak kalau tu tak pasti. Mewakilkan kepada Haji Wan Zakri Fahmi bin Haji Wan Mahmud mengakadkan nikah anak saya Nafidati Nadia binti dengan lelaki bernama Muhammad Aziz bin Hairul Azhari dengan mas kahwin sebanyak 2 laki dan Saya setuju saya menerima perwakilan daripada Nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di sini, berkumpul di sini bersama-sama. Kita akan menyaksikan sebentar lagi ijab dan kabul pernikahan di antara pasangan pengantin. Saya perkenalkan pengantin lelakinya yang bernama Muhammad Alif bin Hairul Azami, dan juga bakal isterinya pengantin perempuan yang bernama Nur Izzatul Nadia binti Muhammad Anwar. Dan turut bersama kita yang mana dicadangkan sebagai 5 orang ni, ada seorang wali iaitu bapa kandung kepada pengantin perempuan Cik Muhammad Anwar bin Yusof, yang mana Cik Anwar sebentar tadi telah mewakilkan kepada saya juru nikah untuk saya nikahkan anak perempuannya. Saya kenalkan diri saya Haji Wan Zakri Zulfahmi bin Haji Wan Manam, juru nikah bertauliah bagi tauliah seluruh negeri Terengganu, hadir bagi menyempurnakan upacara pernikahan yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Dan turut bersama-sama kita juga 4 orang saksi yang dicadangkan oleh pihak pengantin isteri, yang mana 2 orang saksi daripada pihak lelaki. Yang pertama Cik Hairul Azami bin Hassan, ayah kepada pengantin lelaki kita, dan yang kedua Muhammad Hakim bin Abdul Ghani. Ada lagi Hakim? Belum sampai di rumah. Belum sampai lagi? Tidak apa. Saya kecil. Boleh tak kita gantikan dengan siapa-siapa? Boleh. Adik siapa? Boleh. Boleh, Pak Saudara. Saya nak minta IC nanti sekejap sebab nak buat pengesahan nanti. Okey, dan juga saksi daripada pihak perempuan Cik Muhammad Zulhimi bin Muhammad Anwar, dan yang kedua Cik Rosli bin Yusof. Okey, ini adalah saksi-saksi yang dicadangkan sebagaimana diborang. Okey, sebelum itu saya waktu tolong sekejap. Saksi yang kedua bagi pihak lelaki, saksi dan Cik Hazaraini bin Hasan, nombor IC 620718 04 55 je saya. Okey, terima kasih. Baik, dan saksi yang kedua daripada pihak lelaki Cik Hazaraini bin Hasan, Pak Saudara dia. Pak Saudara kepada pengantin lelaki kita. Saya kira di kalangan nama-nama daripada lelaki yang berada dalam majlis yang tidak saya sebutkan ni, saksi nikah belaka. Abang ada belakang, pakcik ada belakang kat pintu ni, saksi nikah belaka. Cuma dalam upacara ijab dan kabul ni, dia perlukan sekurang-kurangnya 2 orang saksi bagi membolehkan satu akad nikah tu diakui iktiraf sah hukum syarak. Dari segi prosedurnya mungkin berbeza antara negeri. Ada negeri yang perlukan 2 orang saksi saja, ada negeri yang perlukan 4 orang saksi. Seperti negeri Terengganu, dari segi prosedur ni kita perlu datangkan 4 orang saksi. Tapi dari segi syaraknya sekiranya ada 2 orang dah memadai mencukupi. Kerana itu adalah sekurang-kurangnya penyaksian yang perlu ada dalam suatu majlis pernikahan. Baik, kita tidak akan mengambil masa yang lama. Kita akan sempurnakan beberapa perkara. Yang utamanya adalah ijab dan kabul, yang mana ia adalah rukun yang kelima daripada 5 rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah yang pertama adanya seorang pengantin lelaki. Depan saya ini rukun nikah yang pertama. Rukun nikah kedua adanya seorang
pengantin perempuan. Rukun nikah ketiga adanya seorang wali. Rukun nikah keempat adanya sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dan yang kelima yang kita akan langsung sebentar lagi yang dinamakan sebagai sirah ataupun ijab dan qabul. Yang mana lepas ijab akan saya bacakan sebagai juru nikah yang telah diwakilkan oleh walinya kepada saya dan akan disambut dengan lafaz terima nikah. Yang mana lafaz terima nikah ni mungkin berbeza antara negeri. Jadi saya sediakan teks lafaz terima nikah yang mudah untuk dibaca oleh pengantin lelaki. Jadi nanti Alif baca je lafaz tu. Ke Alif ada dah tadi ataupun mengapa lafaz terima nikah. Okey, cuba baca lafaz. Nama dia ingat tak? Okey. Nak sebut yang tu ke ataupun nak sebut yang ni? Ini tak ada sebut nama dan mas kahwin pun tak ada sebut nilai. Dah memadai sebab ada kata ganti nama dah saya. Nikahnya dia digantikan nama yang akan saya sebutkan dalam lafaz ijab saya dan mas kahwin dengan nilainya pun saya akan sebutkan sebelum itu dah memadai dengan kata ganti dekat dalam lafaz ni. Saya terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Nak gunakan yang ni ke ataupun nak gunakan yang apa tadi? Okay. Ini saya letak depan ni. Saya letak sini. Nanti ada baca je. Saya tak susuk apa. Okey, dia kata tak sorok dah ni. Ni memang letak depan-depan ada baca je. Okey, baik. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya akan membacakan sedikit khutbah nikah dalam mengambil keberkatan sunat di dalam upacara pernikahan. Untuk tujuannya adalah untuk diberikan bimbingan dan juga nasihat kepada pengantin yang diraikan berkenaan tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan sebagai suami isteri nanti, dan juga ingatan ataupun tazkirah juga kepada kita semua yang berada di dalam majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengikuti atau beramal dengan sunnahku, maka dia bukanlah daripada golonganku. Saudara Muhammad Alif bin Khairul Azami dan juga saudari Nur Izzatun Nadia bin Muhammad Anwar pengantin yang diraikan. Sebentar lagi anda berdua akan memasuki kehidupan yang baru sebagai suami isteri. Justru ingatlah bahawa pernikahan ini bukanlah perkara main-main. Bukan sekadar upacara tradisi ataupun sekadar untuk memenuhi naluri fitrah manusia ataupun semata-mata untuk mendapatkan zuriat keturunan, tetapi pernikahan ini mempunyai tujuan yang lebih murni, iaitulah untuk melahirkan keluarga yang mencintai, keluarga yang menghayati Islam dan menjadikan Islam itu sebagai panduan ataupun cara hidup. Pernikahan adalah amanah dan tanggungjawab. Pernikahan adalah syurga bagi pasangan yang bertanggungjawab dan melaksanakan amanah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, isteri merupakan amanah daripada Allah Ta'ala yang sewajibnya dijaga dengan baik oleh seorang suami. Oleh itu, apabila dilafazkan, saya terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut ini, maka segala tanggungjawab yang telah dipikul oleh bapanya dipindahkan ke atas bahu seorang lelaki yang bernama suami itu. Ada tanggungjawab itu dipindahkan. Antaranya yang saya kongsikan 3 perkara. Yang pertama, tanggungjawab seorang suami itu adalah hendaklah dia memberikan nafkah ataupun nafkah kepada isterinya mengikut kemampuan dirinya, mengikut kemampuan diri bagi seorang suami. Antaranya perlu sediakan tempat perlindungannya, makan minumnya, hias pakaiannya dan segala kebaikan yang diperlukan oleh seorang isteri. Yang kedua, seorang suami juga hendaklah dia berlaku baik terhadap isterinya, melayani isterinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dalam tutur kata maupun perbuatan, kerana isteri itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai hak perasaan dan juga harga diri. Dan yang ketiga, seorang suami juga hendaklah dia memberikan bimbingan dan dorongan kepada isterinya supaya sama-sama mentaati Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, kerana kebahagiaan dan keberkatan di dalam rumah tangga itu
bukanlah diukur pada harta dan kekayaan semata-mata, tetapi bergantung dari sudut penghayatan agama di dalam berkeluarga. Dalam melahirkan sebuah keluarga yang bahagia juga, seorang isteri mempunyai tanggungjawabnya tersendiri. Bagi dia nanti ada tanggungjawab itu yang perlu ditunaikan kepada suami. Antaranya yang ingin saya kongsikan dua perkara dengan dia. Yang pertama, tanggungjawab seorang isteri itu adalah hendaklah dia wajib dia mentaati suami sepenuh hatinya dalam perkara-perkara yang baik lagi makruf, selagi mana perkara itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dan yang kedua, seorang isteri juga hendaklah dia mencintai suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan juga diri suaminya, melayani suami dengan mesra dan penuh kasih sayang, dan menghormati suami sebagai ketua keluarga, di samping tidak mengabaikan tanggungjawab kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Suami isteri nanti sekiranya lah berlaku apa-apa yang dinamakan sebagai konflik, cabaran di dalam rumah tangga nanti, selesaikanlah ia dengan cara yang baik, dengan cara yang harmoni, dengan penuh hikmah dan toleransi, saling bertolak ansur dan saling mencari jalan perdamaian untuk mencapai kebahagiaan bersama. Seterusnya, bagi ahli keluarga, pada kedua-dua pasangan pengantin ini, berilah kerjasama yang baik pada mereka berdua di dalam mereka melayari kehidupan baru mereka ini. Janganlah ada di kalangan ahli keluarga terdekat pada kedua-dua pasangan pengantin ini yang cuba mengerohkan hubungan suami isteri ataupun cuba untuk meniupkan api kemarahan, sikap perbalahan yang akhirnya boleh menyebabkan keretakan di dalam hubungan ataupun di dalam rumah tangga yang telah mereka bina. Demikianlah panduan ringkas mengenai kehidupan berkeluarga seperti yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ilmu dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, menjaga kesihatan diri dan keluarga kita, berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki yang baik dan halal, dan berusaha bersama-sama mewujudkan ikatan keluarga yang sakinah, aman, bahagia, mawaddah, saling berkasih sayang dalam limpah rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, seterusnya saya nak mengajak semua kita yang berada dalam majlis untuk sama-sama kita beristighfar. Kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama bersyahadah dan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon supaya Allah mengampunkan segala dosa kesalahan kita. Allah kurniakan keberkatan di dalam majlis yang diadakan pada pagi ini. Boleh sama-sama kita beristighfar, bersyahadah dan berselawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan mak sekali dah. Okey, ini dalam lapas hijab saya akan sebutkan nama Alif lah. Muhammad Alif bin Hairul Azami. Tak tahu orang lain dah. Alif awak seorang ni dah. Nama Muhammad Alif bin Hairul Azami dah. Okey, awak jawab ayah saya dah. Saya ataupun ayah saya akan teruskan hamba mengahwinkan dikau dan hamba menikahkan dikau. Dan juga hari sehinggalah kepada dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Nanti saja tunai itu terus kami sambutlah dengan lafaz terima nikah. Ada dua sekali suara ni. Saya terimalah akad nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Okey, ramai datuk semua saja. Ramai datuk tak lagi sangat, tak perlu sangat. Itu boleh
kuatkan sikit. Dia saksi-saksi dulu dengan jelas lah. Lepas Abu dah boleh mengesahkan dengan sekali lafaz. InsyaAllah. Jadi kita boleh mulakan tak? Ada lagi? Kita tunggu tak ada dah? Boleh? Saksi-saksi sedia? Saksi? Dua? Baik. Sakok. Sakok ni orang kata kenapa sakok? Faham tak sakok? Sakok ni atau betul berlindung tak? Gitu. Okey, dia kata sakok. Sakok tak terlindung, tak terhalang. Baik, ini keselawat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Wahai Muhammad Alif bin Khairul Azami, hamba mengahwinkan dikau dan hamba menikahkan dikau akan Nur Izzatul Nadia binti Muhammad Anwar yang telah berwakil oleh walinya kepada hamba pada menikahkannya dengan dikau dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Saya terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Segera kamera. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan sekali lafaz. Maka sahlah Nur Izzatul Nadia binti Muhammad Anwar menjadi isteri kepada Muhammad Alif bin Khairul Azami. Marilah kita doakan kepada kedua-dua pengantin ini keberkatan, kebahagiaan dan juga kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. kepada Cik Muhammad Alif dan Puan Nur Izzatul Nadia binti Muhammad Anwar, dan tahniah saya ucapkan kepada ahli keluarga kedua-dua pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Untuk seterusnya bacaan lafaz ta'id. Ini adalah lafaz ta'id yang ditetapkan oleh Jawatan Hal Agama Islam Negeri Penang yang perlu dibaca oleh pengantin lelaki yang telah selesai ijab kabul di bulan ini untuk dibolehkan kahwinan didaftarkan nanti dan diserahkan di surat nikah. Dan nanti baca kuat-kuat tak baca mahal saya. Nanti saya akan terangkan ini sebalik lafaz ta'id. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya saya Muhammad Alif bin Khairul Azami dengan sesungguhnya melafazkan bahawa tiap-tiap kali saya tidak bersekedudukan dengan isteri saya Nur Izzatul Nadia binti Muhammad Anwar selama tempoh 4 bulan dengan tidak putus-putus, sama ada saya meninggalkan dia atau dia meninggalkan saya dengan ikhtiar atau terpaksa, dan tak kala mengadu dia kepada hakim syar'i dan tak kala sabit pada sisinya di atas ketiadaan sekedudukan selama itu, maka tertalaklah isteri saya Nur Izzatul Nadia binti Muhammad Anwar dengan satu talak. Boleh saya tanya sikit tak? Apa yang Alif faham? Saudara, kita sah lah kita ni. Kita nak teh, bukan nak teh ni, nak apa ni, nak tahu apa sebalik pemahaman suami apa yang dibacakan tadi. Boleh kongsi dari sini. Saya tak terangkan saya dengan
Maknanya kedua-dua pihak berhak untuk memohon perceraian ataupun memohon pembubaran perkahwinan bagi kecelakaan yang sudah didapatkan sekiranya berlakulah yang dinamakan sebagai tidak persetujuan ataupun keabaian nafkah zahir batin tanggungjawab suami isteri pada suami jadi juga kepada isteri. Jadi ini adalah lafaz ta'liq ini adalah satu ikrar yang dibacakan oleh suami. Yang utamanya adalah menjaga kebajikan si isteri. Sebab isteri ini dia tidak macam suami, dia ada kuasa talak. Tak suami isteri, dia ada hak dia melalui perkara ta'liq yang boleh dipohon pada mahkamah. Ini berlakulah pelanggaran ta'liq ini oleh suami. Ataupun boleh jadi juga berlaku pelanggaran ta'liq ini oleh isteri yang meninggalkan tanggungjawab kepada suami. Tapi kes pada hari ini yang dibawa kepada mahkamah kebanyakan daripada pihak isteri lah. Yang mana lafaz ta'liq ini tidak boleh ditarik kesannya dan juga kesannya juga tidak boleh dibatalkan. Dia akan kekal berkuat kuasa sepanjang tempoh perkahwinan antara suami isteri yang menjadi ingatan bersama tentang tanggungjawab yang perlu ditunaikan pasangan masing-masing. Sama-sama kita doakan supaya tidak berlaku apa-apa permasalahan yang membawa kepada konflik, ta'liq dan sebagainya. Sama-sama doakan kedua-dua pengantin ini dikurniakan sakinah, mawaddah dan rahmah, kekekalan jodoh mereka hingga ke akhir hayat mereka syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bawah nama mana? Bahkan bawah nama ada ruangan kosong. Saksi gantian. Sampai terorang pejabat dan kepala timur. Jadi datang lagi ke Kuala pejabat dan misalnya untuk dapatkan Kuala Lumpur dan sebagainya kahwin awal ni. Dan dia akan keluarkan surat nikah dan kita dah pulang ke timur. Jadi selagi mana tak asal timur ni, tapi kita tak boleh dapat kahwin awal. Jadi untuk tempoh sehari dua ni, hari ni jabat betul dah. Dia mungkin ada majlis kat tempat tu. Esok ke? Esok tu waktu jabat atau dah timur ni. Nanti dia akan bagi surat nikah sebentar ni. Sebentar ni surat nikah yang betul-betul tu dia akan masuk 14 hari. Jadi kalau nak sebab surat nikah tu atau sebab tak lah, kita daftarkan perkahwinan. Jadi Alhamdulillah dengan berakhirnya kita kabul tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Sama-sama kita doakan kepada kedua-dua pasangan ini dikurniakan kebahagiaan dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Dan untuk akhirnya marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selaku juru nikah yang menjadikan majlis pada pagi ini memohon ampun maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan, kesilapan dari pihak saya.
Dan terima kasih semua, saya serahkan kepada pihak keluarga lah untuk upacara seterusnya bersalaman bergambar. Terima kasih semua. Okey, pada sini. Nyum. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, mata nama. Okey, pandang gelang je. Nyum. Satu. Lagi sekali. Ya, kita tak apa. Kita jabatan. Begitu kan? Kita baru nak makan. Mana dah betul? Rasa saya dah berubah. Titikkan ikan bilis lebih sikit. Ikan bilis bawah lebih sikit. Tumiskan. Abang mau dulu bawa ada saya.